taala wabarakatuh, dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita bersama-sama berjumpa di atas dalam bentuk interaktif talian ya, iaitu ucapan sulung saya lah bersempena kehadiran saya sebagai guru besar di SK Kelantan Jawa. Tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak didik sekalian, saya Encik Muhammad Salahuddin bin Ayan, guru besar baharu di SK Kelantan Jawa, ingin mengalukan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sempena pengoperasian pembukaan sekolah pada minggu hadapan, terutamanya bagi murid-murid tahap 1 yang mengikuti tahap 1, 2 dan 3. Dengan pembukaan sekolah ini, saya memohon kepada tuan-tuan dan puan-puan serta murid-murid supaya terus menjaga SOP, terus bersemangat untuk datang ke sekolah, untuk hadir ke sekolah, belajar bersama rakan-rakan dan seterusnya mengamalkan SOP penjarakan fizikal di dalam kelas. Anak-anak sekalian, dengan pembukaan sekolah ini, cikgu berharap kepada anak-anak perlulah mewujudkan semangat yang tinggi untuk belajar dan terus belajar untuk menerima pengetahuan. Apatah lagi kita berada dalam pandemik ini yang telah memberi satu impak dan kesan kepada sistem hidup kita. Namun begitu, pendidikan tidak boleh kita abaikan. Jadi, dengan kata lain, anak-anak dan tuan-tuan dan puan-puan sama-samalah beri kerjasama kepada sekolah, menjaga kesihatan serta mengamalkan gaya hidup yang sihat. Pada anak-anak tahap 1, saya ucapkan selamat kembali ke sekolah dengan ceria, dengan keadaan yang bersemangat, dan kita jumpa pada minggu hadapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih diucapkan kepada ibu bapa yang sudi meluangkan masa untuk menonton rakaman tentang pengoperasian sekolah bagi pelajar-pelajar SK Padang Jawa. Terlebih dahulu, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Azlina binti Subuh, PK Pentadbiran di SK Padang Jawa. Jadi saya memohon tuan-tuan dan puan-puan dapat mengambil sepenuh perhatian terhadap apa yang diterangkan oleh guru-guru saya berkenaan dengan pengoperasian sekolah bagi pembukaan sesi November 2021. Untuk pengetahuan tuan dan puan, kami membuka sekolah untuk sesi 2021 ni bermula dengan 1 November untuk murid-murid tahap 1 yang terdiri daripada murid-murid tahun 1, 2 dan 3. Bagi 8 November pula, murid-murid tahap 2 yang dimulai dan disertai oleh murid-murid tahun 4, 5 dan 6 pun akan bermula bersekolah. Jadi, kita mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana murid-murid datang ke sekolah secara penggiliran. Di mana dalam penggiliran itu, murid-murid dalam satu kelas dibahagikan kepada separuh, iaitu 50%. 50% ni kita akan bahagikan kepada kumpulan A dan juga kumpulan B. Kumpulan A akan bersemuka bersama di sekolah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan oleh kelas masing-masing, dan mereka akan membuat semua aktiviti sebagaimana mereka bersekolah seperti biasa. Manakala kumpulan B, iaitu murid yang akan berada di rumah selama sepanjang kumpulan A berada di sekolah selama seminggu, mereka akan mula kaji pelajaran dan juga membuat kerja-kerja yang diminta oleh guru-guru dalam masa seminggu mereka berada di rumah. Senang kita kata, murid-murid membuat ulang kaji ataupun membuat dalam modul-modul yang telah diberi oleh guru sewaktu PDPR dulu. Baik, saya harap juga faham Jadi untuk pengetahuan ibu bapa, pengoperasian pembukaan sekolah ini, kita menggunakan apa yang telah ditetapkan oleh KPM dalam plan pengoperasian pembukaan sekolah 3.0 seperti mana yang tuan-tuan tengok dalam slide ini, iaitu garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Baik, untuk ibu bapa,
kami semua pihak sekolah mengikuti sepenuhnya apa arahan daripada Kementerian Pelajaran tentang apakah langkah-langkah apa yang diperlukan untuk pengurusan pembukaan sekolah bagi November 2021. Baik, untuk pengetahuan ibu bapa dan ibu bapa semua, segala langkah-langkah telah kami laksanakan di sekolah bagi memastikan murid-murid berada di sekolah dalam keadaan selamat. Untuk pengetahuan ibu bapa, tolong pastikan bahawa sebelum anak datang ke sekolah, ibu bapa telah memastikan bahawa anak dalam keadaan sihat. Sebab kita tak mahu anak yang sakit berada di sekolah kemudian akan menjangkiti dengan pelajar-pelajar yang lain. Kalau boleh kita nak elakkan daripada apa sahaja penyakit menjangkiti kepada rakan-rakan yang lain. Jadi ini juga untuk mengelakkan sekolah daripada ditutup disebabkan oleh gejala COVID-19. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan juga kena pastikan juga bahawa anak-anak datang ke sekolah mengikut penggiliran yang ditetapkan oleh guru. Kerana kita tidak mahu 50% yang ditetapkan oleh kementerian kita langgar. Kerana sekolah tidak boleh melanggar. Hanya 50% daripada murid saja yang berada di sekolah ketika itu. Dan ibu bapa kena bersiap sedia untuk mengambil anak jika anak datang luar waktu penggiliran. Bermaksud kalau dia ke bulan A, dia datang ke sekolah waktu giliran ke bulan B, tuan-tuan terpaksa ambil balik. Dan tuan-tuan tak boleh marah lah. Kerana ini memang kita telah tetapkan. Dan telah pun sudah dikeluarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan mengenai penggiliran ini wajib dipatuhi. Baik. Untuk bagaimana prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi, Cikgu Puan Zuhidayah iaitu penolong kanan petang akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang prosedur pengoperasian buka sekolah bagi murid-murid tahap 1 dan tahap 2. Jadi dengan ini saya menyerahkan kepada Puan Nur Hidayah untuk meneruskan penerangan mengenai pengoperasian buka sekolah November 2021. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa dan murid-murid SK Padang Jawa. Saya Puan Zuhidayah binti Yahya, penolong kanan petang SK Padang Jawa. Pada kali ini saya akan menerangkan tentang proses pembukaan pengoperasian sekolah yang akan bermula 1 November untuk tahap 1 dan 8 November untuk tahap 2. Okey, kita tengok slide yang akan saya paparkan. Okey, kita tengok untuk pengoperasian sekolah, waktu persekolahan bersemuka. Okey, 1 hari bulan minggu depan kita akan memula dengan murid tahun 1 dan 2 dan 3 dari grup A. Okey, tahun 1, 2 dan 3 dari grup A. Okey, kita bermula dengan hari Isnin hingga Rabu, 1 tengah hari hingga 6.20 petang. Okey, bermula 1 tengah hari hingga 6.20 petang. Pada hari Khamis, kita bermula waktu yang sama juga 1 tengah hari tapi kita berakhir jam 5.50 petang. Okey, pada hari Jumaat pula kita akan bermula lewat sikit disebabkan ada solat Jumaat pada hari itu dan kita akan berakhir pada jam 5.50 petang. Okey, ini untuk sesi petang yang akan bermula minggu depan. Kumpulan A. Okey, kita tengok pula proses apabila anak-anak murid ni sudah masuk ke kawasan sekolah. Sudah masuk ke pagar sekolah. Okey, untuk murid tahun 1, okey, mereka di waktu petang mereka akan masuk ke pintu pagar dan terus untuk memeriksa suhu badan di sebelah pondok guard. Di situ guru petugas akan menunggu anak-anak tahun 1 untuk diperiksa suhunya. Okey, pastikan tuan-puan menghantar anak-anak tuan-puan sihat. Sekiranya tuan-puan rasakan anak tuan-puan tidak sihat, sila jangan hantar anak ke sekolah. Ya.
Kemudian murid-murid ni akan diarahkan untuk berkumpul di Laman Bestari. Ya, murid-murid tahun 1 tahu di mana Laman Bestari dan sebab mereka dah biasa berkumpul di situ. Ya, di situ di Laman Bestari guru bertugas akan menyemak senarai nama murid-murid ni ikut kumpulan penggiliran. Okey. Untuk murid tahun 2 dan 3 mereka tidak ambil suhunya di pondok GAD. Ya, mereka akan terus ke dataran Pavilion Lestari. Di mana dataran Pavilion Lestari ni, okey, ini adalah di gelanggang badminton di bangunan B dan C, ya, yang berdekatan dengan kantin sekolah. Jadi mereka semua dah tahu mana nak tuju sebab sama je tempat dia seperti sebelum kita bermula PKP bulan 5 hari itu adalah tempat berkumpul murid-murid tahun 2 dan 3. Jadi cikgu yang bertugas akan mengambil suhu mereka di situ dan akan semak senarai nama mengikut kumpulan penggiliran. Ya, sekiranya anak tuan-puan tiada namanya dalam kumpulan penggiliran dalam minggu itu, ya, contohnya anak tuan-puan kumpulan penggiliran grup B tapi hadir semasa penggiliran grup A, jadi anak tuan-puan akan diminta pulang. Tuan-puan akan dihubungi oleh guru kelas atau guru pembantu untuk mengambil semula anak tuan-puan untuk dibawa balik. Okey, seterusnya untuk murid tahun 4 dan 6, ya, yang akan memula pada 8 November. Okey, gerak kerja susul alur masuk ke sekolah tu sama sahaja. Mereka akan diperiksa suhu badan di sebelah pondok GAD. Okey, untuk murid pagi kita tak ada masalah. Mereka akan terus diambil suhunya di sebelah pondok GAD dan guru bertugas akan terus menyemak senarai nama ikut kumpulan penggiliran. Okey, sekiranya lepas kedua-duanya, murid tersebut akan masuk ke kelas masing-masing. Mereka tidak perlu berkumpul di mana-mana. Ya, mereka akan terus masuk ke dalam kelas. Sama juga prosedurnya sekiranya ada murid yang tidak ikut penggiliran, guru kelas dan guru pembantu akan menghubungi ibu bapa untuk mengambil anak-anak tuan-puan untuk dibawa balik. Okey, perkara ni memang kita sangat titik beratkan sebab kita nak betul-betul jaga SOP dan keselamatan anak-anak kita di sekolah. Okey. Ini apa yang kita sama-sama akan lakukan, ya, yang kita akan sama-sama ingatkan kepada anak-anak kita. Ya, di sekolah ibu bapa tolong ingatkan, di sekolah di rumah ibu bapa tolong ingatkan, di sekolah guru-guru akan sama-sama mengingatkan. Okey, peringatan pematuhan SOP kepada murid. Okey. Pertama sekali ingatkan anak-anak tentang penjarakan fizikal. Ya, kadang-kadang kita tahu anak-anak ni bila dah jumpa kawan-kawan dia lupa. Okay, dia lupa tentang SOP. Dia selamba dia duduk dekat-dekat dengan kawan, berbual dekat-dekat dengan kawan. Jadi kena sentiasa ingatkan. Okay, ingatkan juga anak-anak untuk tidak berkongsi barangan peribadi. Ya, jadi minta ibu bapa cukupkan keperluan anak-anak, terutamanya alat tulis, pensel, pemadam, pembaris, ya, warna, ya, alatan mewarna, buku, ya, ataupun makanan, ya, kalau tidak boleh berkongsi. Semua barangan memang tidak boleh berkongsi. Bawa barangan peribadi sendiri. Okey. Bekalkan juga anak-anak dengan pelitup hidung dan mulut, ya, face mask, ya. Sebab kadang-kadang ada juga anak-anak yang lupa yang datang dengan tiada pelitup hidung dan mulut. Okey, kami mengharapkan agar ibu bapa dapat menyediakan. Sekiranya berlaku tali pelitup hidung tu putus ataupun hilang, tercicir di mana-mana di kawasan sekolah, pihak sekolah boleh membekalkan pelitup hidung dan mulut yang lain kepada anak tuan-puan. Okey, ingatkan juga anak-anak tuan-puan supaya tidak bersentuhan, ya. Kadang-kadang anak-anak ni dia betul-betul tampar dengan kawan-kawan dia cuit sana, cuit sini, kadang-kadang dia lupa tentang penjagaan SOP. Jadi kena ingatkan sama-sama. Okey, dan akhir sekali kita ingatkan anak supaya jaga kebersihan lah. Ya, kerap cuci tangan, guna air atau hand sanitizer. Sekiranya anak-anak tuan-puan, sekiranya tuan-puan boleh membekalkan hand sanitizer sendiri daripada rumah, itu adalah terbaik. Tapi sekiranya tidak dapat pun tidak mengapa. Ya, murid-murid sekiranya perlu untuk mencuci tangan, mereka boleh minta kebenaran daripada guru di dalam kelas untuk mencuci tangan di pipe berdekatan dengan kelas ataupun ke tandas. Okey, kalau kita tengok waktu rehat sama juga seperti sebelum ini, okey, murid-murid memang tidak dibenarkan untuk ke kantin. Ya, mereka akan duduk rehat, makan semuanya di dalam kelas bersama-sama dengan guru. Ada guru yang akan memantau mereka dalam kelas. Ya, menu makanan sama ada tuan-puan bekalkan sendiri makanan pada anak-anak tuan-puan ataupun sekiranya tuan-puan tidak berkesempatan, tuan-puan boleh memesan, okey, makanan daripada
kantin. Ya, jadi pihak kantin akan menyediakan menu untuk seminggu. Guru kelas akan menyebarkannya ke dalam WhatsApp kelas dan puan-puan boleh memesan daripada guru kelas dan membuat bayaran terus kepada guru kelas juga. Okey, kita mengharapkan agar bila waktu rehat ni anak-anak masing-masing adalah makanan untuk mereka makan sebagai alas perut sepanjang mereka belajar di rumah sepanjang sesi pembelajaran di sekolah. Diingatkan juga murid memang tidak dibenarkan ke kantin untuk membeli makanan atau minuman. Kantin adalah kawasan larangan untuk murid. Ya, mereka memang tidak dibenarkan berada di kantin langsung, apatah lagi untuk membeli makanan dan minuman direct di kantin. Okey, harap tuan-puan dapat mengingatkan anak-anak berkaitan dengan ini. Okey, penggunaan tandas. Okey. Seperti sebelum ni juga kita hanya membenarkan seorang sahaja murid untuk ke tandas pada satu-satu masa untuk setiap kelas lah. Lagi-lagi waktu PKP ni kita nak menghadkan ramainya berada di dalam tandas. Ya, tandas adalah kawasan yang tertutup. Jadi kita tak nak mereka beramai-ramai di dalam tandas. Jadi kita menghadkan seorang sahaja murid untuk keluar pada satu-satu masa secara bergilir. Okey. Waktu solat ni kita khaskan untuk murid petang lah, murid tahun 1, 2 dan 3. Ya, untuk tahun 1, 2 dan 3. Untuk tahun 1 kita galakkan murid-murid solat secara bergilir dalam kelas dengan pantauan guru waktu mengajar, waktu semasa. Ya, ada satu ruangan yang guru-guru dah adakan untuk murid-murid ni solat. Ya, ruangan kecil untuk murid-murid ni solat, jadi mereka akan solat secara bergilir di kawasan itu. Begitu juga untuk murid tahun 2 dan 3, ya, untuk memudahkan pantauan guru, sebaik-baiknya mereka solat di dalam kelas, ya, solat di dalam kelas. Tapi sekiranya mungkin kelas itu terlampau padat, tidak ada ruang, ya, guru-guru akan membenarkan murid ini solat secara bergilir di surau, tapi limit, ya, limit berapa orang yang keluar, mungkin 2 orang sekali keluar. Ya, supaya tidak berlaku pelanggaran SOP, mereka bermain-main di luar kawasan kelas ataupun sebagainya, ya, untuk mengelakkan sebarang kemalangan tanpa pengetahuan guru atau sebagainya. Jadi untuk murid-murid tahun 1, 2 dan 3, harap ibu bapa juga boleh ingatkan tentang solat ni. Ya, kita sangat menggalakkan mereka solat waktu Zuhur saja. Waktu Asar kita menggalakkan mereka sembahyang di rumah, ya, supaya tidak banyak kekerapan keluar kelas untuk ambil wuduk ke apa ke. Ya, kita menggalakkan mereka untuk solat asar di rumah. Okey, ini waktu balik. Okey, waktu balik murid memang berperingkat. Okey, kita akan lepaskan murid kelas demi kelas 10 minit awal sebelum waktu balik. Ya, kalau untuk sesi petang kita mulakan dengan tahun 1, untuk sesi pagi kita mulakan dengan tahun 4. Okey, sebelum balik ni guru-guru waktu terakhir akan bimbing murid untuk sanitize tempat duduk masing-masing lah. Ini bagi membimbing mereka menjaga kebersihan lah, kebersihan diri, kebersihan kelas, ya, sebelum mereka balik. Guru kelas juga akan bawa murid ini sehingga ke pagar. Tiada murid yang tercicir, tiada murid yang tertinggal dalam kelas, ya. Murid yang ibu bapa belum sampai, guru bertugas akan pantau. Kita akan kumpulkan di hadapan pagar A. Dan di situ kalau ibu bapa perasan memang ada guru bertugas dan juga pengawal keselamatan yang jaga sekolah kita yang akan memantau di kawasan itu. Sekiranya lewat daripada waktu yang sepatutnya, mohon maklumkan kepada guru kelas dan guru kelas akan maklumkan kepada guru bertugas, jadi mereka tahu mana nak letak murid-murid yang terlewat lebih masa ni di kawasan yang sepatutnya. Selalunya kita akan kumpulkan di kawasan menunggu sebelah pondok guard. Ya, jadi ibu bapa boleh terus, yang mana yang terlewat tu boleh masuk terus dan ambil anak di kawasan tu. Okey? Okey, itu saja daripada saya. Kami pihak sekolah, okey, sangat-sangat mengharapkan. Okey, sebelum tu kita tengok surat pembukaan sekolah, ya, bagi November 2021. Saya harap semua ibu bapa sudah terima surat ini melalui grup cakna sekolah dan juga daripada grup WhatsApp setiap kelas.
Ya, kalau kita boleh tengok situ, pihak sekolah telah memperincikan tarikh-tarikh mengikut kumpulan penggiliran yang ibu bapa boleh hantar anak. Ya, kalau kita tengok 1 hingga 2 November, okey, untuk minggu hadapan 2 hari saja sekolah sebab bermula 3 hingga 5 November kita sudah mula bercuti untuk cuti Deepavali, ya, untuk perayaan Deepavali. Ya, jadi grup A tahap 1 yang akan hadir ke sekolah pada minggu hadapan. Pastikan ibu bapa tengok betul-betul penggiliran anak-anak supaya tidak tersilap kumpulan penggiliran. Okey, kita naik semula 8 hingga 12 November. Okey, 8 hingga 12 November kita dah memula semua aliran sudah datang ke sekolah. Dengan kumpulan penggiliran adalah grup B. Jadi petang 1, 2, 3 pun grup B, pagi bermula dengan 4, 5, 6 pun grup B. Okey, kumpulan penggiliran grup B. Okey, 15 hingga 19 November kita tukar pula penggiliran ke grup A. Murid-murid yang berada di rumah, okey, mereka akan menyiapkan segala kerja rumah yang telah diberikan oleh guru sepanjang sesi bersemuka di sekolah. Okey, sekiranya mereka contoh kumpulan A yang akan hadir ke sekolah minggu hadapan, bila mereka pada 8 hingga 12 November mereka akan menjalani sesi PDPR. Jadi mereka sudah ada homework, tugasan yang diberikan oleh guru untuk mereka siapkan di rumah. Okey. Diharap ibu bapa boleh memantau sedikitlah anak-anak tugasan anak-anak di rumah. Mungkin tidak seteruk PDPR sekarang sebab mereka hanya menyiapkan tugasan. Okey, segala sesi pengajaran guru-guru dah beri semasa sesi bersemuka. Okey, pihak sekolah sangat mengalu-alukan kehadiran semua anak-anak SKPJ ke sekolah, okey, bermula minggu hadapan. Okey, jadi selamat datang ke sekolah. Tentang pemakaian, tuan-puan tidak perlu risau, sekolah tidak mengekang untuk memberatkan tuan-puan untuk membeli pakaian baru. Pakai pakaian yang selesa. Kalau boleh kita mengharapkan tuan-puan memakai anak-anak ni memakai pakaian sukan ke sekolah. Ya, pakaian sukan mereka ke sekolah. Tentang kasut juga tidak perlu beli baru, gunakan kasut yang ada yang muat untuk mereka pakai. Kami tidak menggalakkan anak-anak ni datang dengan memakai sandal ke sekolah. Ya, kalau boleh ada kasut jalan ke, kasut apa yang selalu digunakan oleh anak-anak ni boleh gunakan untuk datang ke sekolah. Okey. Kami juga mengharapkan agar semua ibu bapa dapat mengikut penggiliran yang telah dibuat oleh pihak sekolah. Ya, kita kalau boleh kita nak betul-betul ikut SOP sebab bila penggiliran kita dah susun tempat duduk anak-anak ni ikut nama penggiliran. Jadi ada penjarakan. Sekiranya anak tuan-puan datang tak ikut penggiliran, mereka menjadi orang yang terlebih seorang dalam kelas dan tempat duduk mereka tiada penggiliran. Ya. Jadi kami pihak sekolah mengharapkan agar ibu bapa dapat follow betul-betul, ikut betul-betul penggiliran yang telah dibuat. Okey, itu saja daripada pihak sekolah. Sekiranya ada sebarang kemusykilan dan pertanyaan daripada pihak tuan-puan, boleh terus menghubungi pihak sekolah untuk penjelasan. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang disampaikan oleh Puan Zuhidayah, penolong kanan petang SK Padang Jawa. Harapan saya agar ibu bapa dapat memahami ya tentang taklimat ringkas yang disampaikan itu. Sebelum kita menggunakan diri, eloklah saya ingatkan kepada ibu bapa yang masih lagi ya bimbang akan keselamatan anak sewaktu bersekolah nanti. Jika tidak mahu menghantar mereka ke sekolah, pastikan ibu bapa menulis surat pemberitahuan dan hantar kepada guru-guru kelas masing-masing atau ke pejabat sekolah dengan segera. Kami perlukan bukti hitam putih yang mengatakan anak tuan-puan tidak hadir ke sekolah sewaktu sesi bersemuka nanti. Sebab kami perlukan ini
untuk mengelakkan ya, kalau tidak ada surat nanti, kalau ingatkan ibu bapa pergi hantar anak tetapi anak tak sampai sekolah, itu ada kes lain. Jadi untuk menjaga juga keselamatan dan disiplin pelajar-pelajar. Jadi saya ingatkan sekali, pastikan ibu bapa menghantar surat jika sekiranya anak tidak dibenarkan datang ke sekolah. Kedua, pastikan juga ibu bapa terutamanya yang sesi petang menjaga jarak sewaktu menunggu anak-anak ya keluar daripada sekolah. Jadi pastikan tidak berkumpul yang menyusahkan anak-anak untuk keluar dan mencari ibu bapa mereka di luar nanti. Tolong jaga SOP, tolong kita jaga kita, tolong pastikan kita tidak menyusahkan orang lain, pastikan sentiasa mematuhi SOP. Saya mewakili Puan Zudaya dan pihak guru besar menyusun 10 jari jika sekiranya terkasar bahasa atau tersinggung sewaktu taklimat ringkas ini tadi. Kerana yang baik itu datangnya daripada Allah SWT, yang buruk itu daripada kelemahan kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.